الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمن بصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi kita sama membaca syarahnya yang bernama Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Jordani Dimyati radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رواه مسلم بهذا اللفظ. Jadi sama-sama kita baca syarahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak berhimpun mana-mana satu kaum. Yang dimaksudkan kaum itu ialah jama'atun, satu kumpulan, fi baitin min buyutillah, dalam mana-mana rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Maksudnya bangunan yang dibina semata-mata inginkan keredaan Allah dan ganjaran daripada Allah, seperti masjid dan seperti madrasah dan seperti ribat. Ribat dimasukkan rumah suluk. Jadi kenapa disebut masjid sahaja, tak disebut madrasah, ribat, rumah suluk? Jadi disebut masjid semata-mata li syarafiha, kerana kemuliaan masjid yang dibina asal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana manusia yang berhimpun di dalam rumah Allah ataupun di madrasah ataupun di mana-mana tempat, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus di kalangan mereka. Jadi dinyatakan dalam syarah, yatadarasun maknanya memelihara Al-Quran, kerana ad-dirasah asal pada makna ini ialah menjaga sesuatu, dan menjaga Al-Quran tadi merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada kita belajar ataupun kita mengajar ataupun ilmu tafsir ataupun dengan semata-mata membaca secara bergila-gila. Tadi Imam Nawawi juga radhiyallahu anhu berkata dalam kitabnya At-Tibyan, pembacaan Al-Quran secara bertadarus jaizatun hasanah, hukumnya ialah harus dan dihukumkan amat baik. Masa pun ada tadarus tadi, dia kata berhimpun satu kumpulan manusia dan setiap orang membaca 10 ayat ataupun satu juzuk ataupun yang lain lagi, dan sebahagian yang lain mendengar, diam dan mendengar, dan sebahagian yang lain pula membaca. Dan apabila orang tadi dah selesai membaca, yang pertama dah baca, sambung pula yang kedua, ketiga, keempat. Jadi dengan semata-mata baca Quran saja, tapi syaratnya secara berjemaah. Dia asalnya fadilat yang nak kita bincangkan ni turun apabila manusia tadi mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tapi penulis kata merangkumi juga mempelajari isi kandungan Al-Quran sekiranya kita berhimpun semata-mata untuk membaca Al-Quran. Jadi dia termasuk juga di bawah makna berhimpun untuk membaca Al-Quran. Sebab dia asal yang dituntut ialah yatadarasuna. Yatadarasuna ni kalau dalam kitab yang lain, dia berasal daripada makna jalan yang tersembunyi. Mana apabila kita baca Quran tadi, kita kena kaji makna-makna tersirat yang ada di dalam Al-Quran. Itu dipanggil at-tadarus, asal maknanya lah. Jadi siapa yang berhimpun untuk mengkaji Al-Quran, jadi apabila kita faham tadarus tadi tu ialah berhimpun mengkaji makna-makna Al-Quran
Jadi sama juga apabila kita berhimpun, kita membaca buku Tauhid. Sebab buku Tauhid tadi asalnya ialah makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Cuma ilmu Tauhid tadi dikeluarkan oleh ulama seperti Imam Asy'ari, Imam Mansur Maturidi. Jadi apabila kita duduk dalam satu majlis membaca ilmu Tauhid, kita sebenarnya sedang bertadarus. Cuma kita tak gunakan teks Al-Quran sebab kita tak mampu. Jadi kita gunakan teks yang telah dikeluarkan oleh ulama radhiyallahu anhum daripada nas Al-Quran. Sama juga apabila kita duduk dalam ilmu fiqh, kita baca hukum fiqh dan seumpamanya, kita sebenarnya termasuk di bawah majlis bertadarus Al-Quran. Sebab ilmu fiqh yang kita baca tadi dikeluarkan oleh ulama mujtahid daripada isi kandungan Al-Quran. Itu asal makna tadarus, mencari makna-makna tersirat yang tersembunyi yang berada di dalam Al-Quran. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fiqh, rahsia-rahsia tasawuf, rahsia ketuhanan, itu semua ialah makna-makna yang tersirat, yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita duduk dalam majlis-majlis tersebut, apakah yang akan berlaku? Maka Rasulullah berkata, illa nazalat alaihimus sakinah. Maknanya Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka ketenangan, at-tuma'ninah. Tuma'ninah ni maknanya keteguhan hati, kekuatan hati, al-waqar, dan dia tak bergoyang. Maksudnya apabila hati kita tadi kuat, sekiranya ada rezeki, sekiranya tak ada rezeki, dia tak ada bergoyang. Sekiranya aman, wa'iyazulillah, ataupun tak aman, dia tak ada bergoyang. Sekiranya hujan, ribut, badai bencana, apa semua, dia tak ada kegoncangan dan ketakutan. Itu dia panggil tuma'ninah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta, mengurniakan tuma'ninah tadi kepada mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan berzikir, Allah Subhanahu Wa Taala akan meneguhkan hati manusia. Dan dimaksudkan ialah ketenangan dengan sebab keimanan yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi kalau kita tanya, maksudnya salah satu tanda tuma'ninah tadi ialah kita tidak cepat melenting, tidak cepat marah, kan? Tidak cepat mengata manusia, menghukum manusia. Sebab kita ada keteguhan hati dia. Kita boleh bertenang, kita boleh fikir, kita boleh istighfar, kita boleh tanya dan seumpamanya. Jadi kata tuma'ninah tadi akan membawa kepada ridwanillahi ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu pertama sekali kurniaan yang Allah bagi, hati yang teguh dan hati yang kuat. Hari ini dipanggil jati diri, maksud kekuatan hati yang tak tergoncang dengan apa saja tipu daya, dengan apa saja masalah, apa saja gangguan yang dibawa oleh musuh Islam kepada umat zaman sekarang. Jadi itulah ubat untuk kita tadi menjaga anak-anak kita, kan, daripada budaya-budaya rosak yang dibawa oleh musuh Islam. Jadi kita kena ada kuatkan hati anak kita tu supaya dia tak goncang. Maksudnya datang budaya dia pergi ikut, datang nanti budaya tak bagus dia ikut. Itu sebab hati ni tadi tidak teguh. Jadi macam mana nak meneguhkan hati kita dan hati keluarga dan anak-anak kita? Maka dengan menghadiri majlis, sama ada majlis zikir ataupun majlis pengajian dan seumpamanya, yang seperti mana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua yang Allah bagi ialah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mana Allah Ta'ala akan meliputkan mereka dengan kerahmatan daripada seluruh arah, dengan menjadikan rahmat tersebut melitupi semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi ini faedah lah. Maksudnya apakah faedah rahmat tadi turun? Pertama sekali, rahmat tadi nak menghapuskan dosa. Mana kita datang seminggu sekali atau seminggu dua kali ni, kita ada banyak dosa di luar. Memandang manusia, kan, macam sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada manusia, dosa zahir, dosa batin dan seumpamanya. Jadi bila dakah nak diampunkan dosa tadi? Mana kalau kita istighfar ni kat rumah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, belum tentu lagi diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang memang Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Dan faedah pertama sekali rahmat ialah mengampunkan dosa. Dosa yang ada pada diri kita. Dosa yang menyebabkan terhijab, hati menjadi keras, kan, tak boleh mendapat manfaat. Nasihat manusia pun tak mau dengar dan seumpamanya. Semua disebabkan oleh dosa, hati yang amat keras. Dan ketiga, Rasulullah berkata, wa haffathumul malaikatu. Mereka dikelilingi oleh malaikat. Mana malaikat tadi ada pelbagai kumpulan. Jadi penulis kata dalam syarah, malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat. Maksud malaikat tadi mengelilingi mereka, mendengar kitab Allah, mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan, wat tabarruk bihi, dan malaikat tadi mengambil keberkatan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan, wa ta'ziman litalin, dan malaikat tadi datang mengagungkan orang yang membaca Al-Quran, mengagungkan orang yang menghadiri majlis dan seumpamanya. Dan yang terakhir sekali penulis kata, wa man'an lisyaitani an yasila ilaihim, menghalang syaitan daripada sampai kepada mereka. Masa itulah sebaik-baik
orang yang makhluk yang bersahabat dengan kita ialah malaikat. Jadi mana-mana tempat yang malaikat datang, maka itulah tempat yang kita kena hadir supaya dapat dijauhkan syaitan. Maksud sekarang ni kita perlu kepada satu waktu yang syaitan tadi jauh, supaya apabila datang ilham kita boleh faham. Apabila datang ilham tadi dia tak terhalang dengan gangguan daripada syaitan. Maksud kita datang majlis ni, kita baca dari kat rumah, subuh tadi dah baca, zuhur dah baca, asar dah baca, kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah tadi. Kita minta hidayat. Jadi soalannya bila hidayat nak sampai? Hidayat nak sampai apabila kita menghadiri majlis rahmat tadi. Jadi apabila kita datang di sini, moga-moga doa Fatihah yang kita baca pagi, petang, siang, malam tadi, seminggu yang lepas tadi dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita datang di majlis yang syaitan tadi dijauhkan, jadi moga-moga satu nasihat ataupun satu ungkapan masuk dalam hati kita dan kita boleh bertaubat dan kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis berkata difahami. Dan yang keempat, kurniaan Rasulullah beritahu wa zakarahumullahu fi man indah. Allah Taala akan menyebut nama-nama mereka di sisi makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis berkata dalam syarah, Allah akan memuji mereka fil muqarrabin, di sisi makhluk yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah makhluk yang dekat dengan Allah? Al malaikati, malaikat-malaikat yang agung, wa arwahil anbiya, dan roh nabi-nabi, wasyuhada'i, dan orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang soleh-soleh, mubahatan bihim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bermegah dengan mereka, kerana Allah Taala tadi menzahirkan keadaan mereka di sisi malaikat. Jadi dimaksudkan orang yang berada di sisi Allah, malaikat ke roh-roh nabi ke, dia maksudkan ialah berada di sisi Allah daripada sudut maqam yang tinggi, sebagaimana Allah tadi berada di tempat yang tinggi, maqam yang tinggi. Begitu juga rasul-rasul, nabi dan seumpamanya, mereka berada di tempat yang tinggi. Jadi penulis kata tak dimaksudkan tempat seperti tempat duduk tadi, maksudnya mereka duduk berdekatan dengan Allah, bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah akan menyebut nama-nama kita di sisi makhluk yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuannya lah bila kita tadi beribadat. Maksud kita nak nama kita disebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita sangat suka kalau nama kita masuk surat khabar ke, nama kita disebut dalam TV ke ataupun seumpamanya. Itu baru sebutan dan kemasyhuran di sisi manusia. Tapi sekarang ni kemasyhuran dan keagungan tadi di sisi Allah, di sisi malaikat di langit, dan di sisi makhluk-makhluk yang mulia, nabi-nabi dan rasul dan seumpamanya. Maksud tengoklah manusia tersebut. Dia bukan nabi, kan, dia bukan rasul. Dia tak pernah melihat pun Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah melihat Rasulullah SAW. Tapi dia sanggup datang ke majlis zikir, datang bertahlil dengan bersungguh-sungguh, datang membaca Al-Quran, walaupun tak pernah menyaksikan wahyu diturunkan, walaupun kita pun tak faham bahasa Arab tadi, tapi kita baca juga. Itulah sebabnya Allah tadi bermegah. Maksudnya Allah megah dengan kita yang hadir tu di hadapan malaikat dan dari sisi para nabi dan rasul, kerana mereka sanggup melakukan sesuatu. Jadi kenapa kita buat tadi? Semata-mata kerana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nakkan habuan dunia. Semata-mata kerana tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi difahami daripada hadis ini sunat seseorang kita tadi berhimpun untuk membaca Al-Quran di dalam masjid, tetapi dengan syarat lah, maksud dekat sini dia bagi tahu, dengan syarat kita tadi tidak mengangkat suara mengganggu orang yang berada di dalam masjid. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW mendengar sahabat-sahabat mengangkat suara membaca Al-Quran di dalam masjid. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya setiap orang daripada kamu berbisik-bisik dengan Tuhan, yang maksudnya bermunajat dengan Allah, maka janganlah sebahagian daripada kamu menyakiti sebahagian yang lain, dan jangan sebahagian daripada kamu mengangkat suara ke atas seorang yang lain. Maksudnya baca Quran boleh dalam masjid, tapi jangan baca kuat-kuat, ganggu orang lain. Dari satu kisah diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, dia mendengar pada satu malam di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Dia dengar tu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang kelima tadi, radhiyallahu anhu. Dia tadi membaca Al-Quran di dalam semayangnya dengan suara yang kuat, dan dia sememangnya suaranya sedap. Jadi Sa'id bin Musayyab tu dia kata kepada pembantu dia, wahai pembantu, pergi kepada orang yang tengah semayang tadi, cakap kepada dia rendahkan suara. Maka pembantu dia kata, masjid ni bukan kita punya, orang tadi boleh dia ikut suka dia lah, dia nak angkat suara ataupun tidak. Maka disebabkan pembantu tadi takut kan nak pergi tegur orang tadi, maka Sa'id bin Musayyab pun dia jerit daripada jauh. Dia angkat suara dia kata, wahai manusia yang tengah semayang, dia kata sekiranya kamu inginkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada semayang kamu tadi, maka kamu bacalah pelan-pelan. Tapi sekiranya kamu inginkan kemasyhuran di sisi manusia, maka sesungguhnya manusia tidak dapat memberi faedah kepada kamu di hari akhirat nanti. Maka serta-mertalah Umar bin Abdul Aziz
dia pun diam. Dia baca perlahan dan dia semayang cepat-cepat, dan apabila dia selesai bagi salam, dia ambil 2 kasut dia, lepas tu dia pun pergi. Dan kisah ni berlaku semasa Umar bin Abdul Aziz, dia belum lagi jadi khalifah umat Islam. Dia pada ketika itu ialah amir kepada Madinah, maksudnya gubernur yang dilantik untuk menjaga Madinah Al-Munawwarah alaihi salatu wassalam. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, supaya kita dikurniakan dengan kurniaan tadi tu. Pertama sekali ialah hati yang teguh, dan kedua tadi ialah pengampunan dosa. Dan rahmat ni dia ada 2. Pertama ialah pengampunan dosa. Selepas dosa tadi dah habis, dah bersih, baru Allah boleh kurniakan kepada kita sifat-sifat yang terpuji, seperti sabar, bersyukur, redha, takwa dan seumpama. Tapi sebelum tu kita kena bersihkan diri dulu. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyebut nama-nama kita di sisinya. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang sedap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم.